أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali terima kasih kepada pihak Masjid Bandar Bukit Puchong yang memberikan ruang dan peluang kepada kami. Hari ini saya berdiri di atas NGO bersama dengan kawan-kawan hadir ke masjid ini. Terima kasih banyak-banyak, sebab ruang macam ni tak selalu orang bagi. Jadi saya cuba menggunakan sebaik-baiknya ruang ini untuk menarik minat tuan-tuan dalam menghuraikan sesuatu yang disebut sebagai ibadah, tapi tak sama macam sembahyang, puasa, haji. Yang kedua, terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi meluangkan masa, sebab di saat-saat genting biasanya orang nak baca surah Kahfi, orang nak zikir dan nak selawat, tapi tuan-tuan nak luang masa nak dengar kami cakap. Kami mengharapkan kehadiran kami ini tidaklah melanggar tata susila hari Jumaat yang telah disunnahkan oleh baginda Nabi SAW. Sebab waktu-waktu sekarang ni kalau tuan-tuan selawat bagus, macam banyaklah banyak benda boleh buat. Baca surah Kahfi bagus, tapi tuan-tuan luang masa nak dengar, itu satu benda bagus. Terima kasih. Jadi sebagai permulaan, marilah sama-sama kita mulakan, sebab nanti masa khutbah kita tak boleh buat benda ni, iaitu kita mulakan majlis ilmu dengan menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi SAW, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan semua kaum muslimin dan muslimat, guru-guru kita, khususnya penduduk qaryah Masjid Bandar Bukit Puchong. Tahun lepas mereka ada dengan kita, tahun ni dah tak ada lah. Hadiah kat mereka. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya first time main tempat tuan-tuan ni, jadi saya tak tahu muqaddimah macam mana yang cantik. Nak perkenal diri macam makan masa pula, tapi habaklah. Nama penuh saya Don Daniel bin Don Biyajid bin Mustafa bin Hamidun bin Abdul Qahar bin Sulaiman. Saya orang Pulau Pinang. Saya sekarang berkhidmat sebagai pensyarah di kuis, tapi dalam masa yang sama merangkap sebagai pengurus besar untuk anak syarikat kuis. Dalam masa yang sama juga sebagai pengurusi kepada sebuah travel nama Mahabbatin Travel. mana owner kepada travel itu,
ada share dengan kawan saya, dan hari ini saya berdiri di atas platform sebagai ahli, bukan ketua, ahli kepada NGO yang ada ni, iaitu kawan projek nama dia, dan juga tim Dawn. Walaupun nama tu tim Dawn tapi bukan saya, jangan silap. Dawn tu dia letak untuk day or night, siang malam berkhidmat untuk jalan Allah. Macam tabligh tapi moden Jadi mukaddimah saya cerita macam ni lah. Ustaz Badli Shah Alauddin biasa sebut dalam satu kuliah beliau dengan mengatakan, Nabi biasa tanya kepada Jibril, Jibril, selepas aku wafat, hang mai turun tak lagi dekat bumi ni? Kita semua tahu malaikat Jibril, dia punya portfolio dia punya JD dia, job description dia, macam Tok Bilal, job description dia kena azan lah, no? Tak azan tak boleh, no? Sama macam Jibril, job description dia sampaikan wahyu. Bila Nabi tak ada wahyu dah. Jadi Nabi tanya, bila aku wafat, hang mai lagi tak kat bumi ni? Jibril kata, aku mai. Aku akan turun 10 kali. Nabi kata, mai betul apa? Dia kata, aku akan mai dan aku akan cabut benda. Makna bukan cabut nyawa. Nyawa bukan kerja dia. Dia cabut benda. Apa benda mula? Jibril kata. Jibril kata, benda yang pertama sekali, benda yang aku akan cabut daripada atas muka bumi ni, yang pertama sekali adalah barakah, berkat. Sebab itu, maaf. Dulu zaman haji, tak pernah haji dah. Ada orang cerita kata jangan lu ambil berkat, jangan. Tak ada. Semua orang pulun nak ambil berkat. Berkat tok guru, berkat hari Jumaat, berkat malam Jumaat, berkat orang mai ziarah, berkat orang pi haji, berkat orang betul nah haji nah, betul nah. Haji kira hangguk tu kira saya percaya dah sebiji tu. Kira boleh tu. Zaman lah orang bincang tajuk, adakah berkat ni? Pelik. Maknanya betul Jibril cabut. Jadi bila makna Jibril cabut berkat, benda yang kita nak kena sebut di sini dalam masjid ni, saya khutbah tak disebut lah. Apa dia? Berkat kena cari. Berkat kena cari. Orang tanya soalan, macam mana Nabi tinggal bekai dekat kita nak cari berkat hari-hari? Sebab dalam Quran antara ayat berkat yang clear adalah Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakah wa hudan lil-alamin. Dan rumah yang pertama Allah bina atas muka bumi adalah Mekah yang penuh berkat. Okey, Mekah berkat kita tahu. Tapi kalau nak cari pergi sampai Mekah, jenuh. Mana nak ada duit? Orang Mekah dapatlah kita. Sebab Nabi suruh cari berkat semua orang. Jadi sebagai tanda, saya bagi bekai dulu kat tuan-tuan. Apa tanda Nabi suruh kita cari berkat hari-hari? Kalau saya tanya lagu tu tuan-tuan susah nak dapat. Tapi tuan-tuan buat hari-hari, tuan-tuan tak perasan. Apa dia? Selawat. Hak tu tinggi sangat. Tutup wali punya jawapan. Orang biasa kita ni. Doa makan. Allahumma barik lana. Ya Allah, tolong buat mai berkat dekat makanan kami. Makna bila suruh doa, makna Nabi suruh cari. Tiap-tiap hari makan, tiap-tiap hari cari berkat. Dan nak dapat berkat ni, dia ada formula dia ada sistem dia. Salah satu benda yang nak berkat ialah ada dalam sistem yang dinamakan sistem zakat. Jadi saya cerita kat tuan-tuan, Allah sebut wa mimma razzaqnahum yunfiqun, apa yang kami bagi kena bawa keluar zakat.
Masa saya nak main masjid ni, kami lalu kawasan, saya perasan lah, nampak kawasan ni bukan sahaja kawasan perumahan, dia ada kawasan tempat kerja. Jadi saya yakin yang mai sini kebanyakannya yang kerja, walaupun ada yang pencin. Jadi apa nasihat saya, tuan-tuan, zakat wajib. Sebab tadi ada member kami hantar, dia kata, ni aku dengar hampa semua nak pergi Kemboja apa, aku nak bagi zakat boleh tak? Nanti dulu. Kalau benda tu wajib, kena selesaikan dekat pihak berwajib, Lembaga Zakat Selangor. Settle hak tu dulu. Sebab ada orang kata, boleh tak duit zakat saya nak bagi wakaf? Tak boleh. Sebab zakat wajib, wakaf sunat. Dia tak boleh pah. Macam tuan-tuan semayang lah. Tuan-tuan tertinggal sujud, tuan-tuan tertinggal rukuk. Mana boleh hujung sekali lagi sujud sahwi? Sujud sahwi sunat. Dia kena ganti dulu yang wajib, sebelum bagi salam baru boleh sujud sahwi. Ni selalu orang silap. Bila kita tanya, ni lagi Tok Imam kalau terlupa baca Fatihah nak buat apa? Sujud sahwi sebelum bagi salam. Dah, salah. Dia kena ganti rakaat tu dulu, buat Fatihah balik sebab benda wajib. Okey. So, apa beza sedekah, infak, zakat, wakaf? Saya cerita kat tuan-tuan hari ni. Yang pertama sekali, yang paling top, semua dalam ni wajib buat bila cukup. 85 gram emas lah, lebih kurang begitu lah. Pertama, zakat. Sebab itu, bila sebut kata zakat, maaf lah, ni sebab khutbah hari ni, kalau tak silap saya, teks khutbah hari ni ialah membudayakan Al-Quran dalam kehidupan. Jadi saya kena cakap tajuk tu lah, tapi saya tak baca teks. Saya akan cakap tajuk tu sekali lagi. Jadi tajuk zakat tak masuk. Jadi saya kena bagi tahu tuan-tuan, benda first kali kena zakat. Apa makna saya bila kata tuan-tuan buat keluar zakat? Makna nak duit tuan-tuan? Tak. Jangan silap. Siapa yang tak cukup duit, dia tak boleh keluar zakat. Makna Allah nak kita usaha. Dia tak mau kita duduk takut tu. Saya jadi risau sebab duduk di takut itu sudah berlaku hampir 40 tahun. Sebab itu saya nak cerita benda ni, supaya bila dengar tajuk sedekah, infak dan sebagainya, kena tukar kita punya, tadi duk pakai banyak perkataan tu, pakai bilah kat sini, school of thought, bentuk kita fikir tu kena lain. Jangan bila dengar sedekah, zakat apa, bila contohkan majlis agama atau khutbah kan macam, ya Allah berkatkanlah, hak tu sengaja disusun untuk nak bagi satu masjid doa bagi orang yang berzakat sebagai motivasi pada kita, bukannya suruh kita amin. Kita duk ingat untuk amin. Ya Allah berkatkanlah harta orang yang berzakat, amin. Tak, sebenarnya doa abang kata, oi, siapa yang tak zakat lagi, tolonglah. Tu maksud dia. Kita nak tukar school of thought. Jangan kita masih duduk di tahap asnaf zakat. Kita tak layak terima zakat, tapi kita tak boleh buat keluar zakat. Buat apa? Tujuan dia bayar zakat disertakan di awal-awal Islam sebab nak suruh orang Islam berjuang, cari rezeki. So, contoh sebab nampak tuan-tuan berminat dengan tajuk saya bawa ni. Tadi nampak mata duk kelam tu, cerita tu terbeliak macam mata. Tu saya nak cerita sungguh-sungguh. Tuan-tuan tahu tak, dalam hidup Nabi 63 tahun, betul kan? Nabi hidup 63 tahun kan? Ke Bukit Pucung ada umur lain sikit, 100 tahun ke apa ke? Ada? Nabi hidup berapa tahun? 63 tahun, betul tak? Dalam 63 tahun saja, tanya ni, saja tanya, hadiah tak ada nak bagi, tanya saja. Kalau Nazir nak jawab boleh, tak ada masalah. Dalam 63 tahun umur Nabi hidup, berapa kali Nabi cium tangan orang? Pelik agak soalan nak jawab soalan. Orang cium tangan Nabi ada? Nabi cium tangan orang? Jenuh orang kan? Sebab kita ni bukan orang alim. Tok-tok guru dia tulis kitab manusia yang Nabi cium tangannya. Dalam kehidupan Nabi 63 tahun,
ada 3 orang aja Nabi cium tangannya. 3 orang aja yang Nabi cium tangannya. Salah seorang daripada 3 ni, makam dia ada dekat perkuburan Baqi'. Belakang sekali, tuan-tuan boleh pergi jumpa dekat perkuburan Baqi'. Siapa nama dia? Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sa'ad ni, Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia antara 3 orang yang Nabi cium tangan dia. Pelik. Nabi ada sahabat, jumlah sahabat yang dirakamkan dalam kitab-kitab hadis ni, lebih kurang ada 100,000 sahabat. Dalam 100,000 sahabat, puluh ribu sahabat, tak usah 100 lah, tak usah puluh ribu sahabat, 3 orang yang Nabi cium tangan. Dahsyat tu. Orang tanya lah, Sa'ad ni siapa? Sa'ad ni, untuk pengetahuan tuan-tuan, kalau istilah kita, kuli batak. Kuli batak. Suatu hari dia duduk dalam majlis. Dia duduk dalam majlis ni, dia duduk belakang. Nabi hebat Nabi ni. Ni kalau Tok Imam boleh buat kratera. Tok Imam kalau Bukit Pucung boleh buat macam ni, kratera. Nabi bagi salam Masjid Nabawi tu. Nabi jadi imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada zikir apa semua. Nabi beralih belakang. Nabi beralih belakang. Nabi tengok dulu tu. Mana kawan ni? Mana kawan ni? Mana kawan ni? Boleh tanya. Mana ahli qaryah? Maknanya Nabi kenal seorang-seorang. Hak ni kira Iwan lah. Hak ni kira Iwan lah. Oi, tak boleh buat tuan-tuan. Dalam hidup saya biasa jumpa seorang kawan saya, itu pun masa orientasi. Kami pergi Mesir, ada waktu fasa orientasi, ada lebih kurang 100 berapa orang dalam grup kami itu yang pergi Mesir. Masa batch saya tu ada 100 lebih orang tu kan. Kita panggil apa? Bukan warden lah, orang yang orientasi kita tu lah. Dia tanya, siapa boleh habaq nama kawan-kawan dalam kumpulan orientasi yang 100 lebih ni? Pum, kawan saya seorang angkat. Belajar sekali dengan saya. Dia angkat tangan. Dia kata, saya boleh. Dia habaq daripada ujung sampai ujung. Orang mau tengah-tengah dengar dia sebut. Punya terror. Kita kalau boleh buat dalam ni karakter lah. Nabi tengok Sa'ad, dia dekat belakang. Tapi Nabi pelik tengok dia. Dia tengok Nabi, saat-saat dia beralih muka dia. Saat-saat dia tengok Nabi, Nabi tenung kat dia, dia beralih muka dia. Nabi kata, buat Sa'ad tu buat lagu ni. Nabi panggil dia. Nabi tanya, Sa'ad, siapa dia buat lagu ni? Sa'ad kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ni bila tengok hang Rasulullah, aku rasa jatuh cinta lah. Tapi aku tak boleh tengok lama. Bila aku tengok lama, aku main syok. Aku main syok, sekali lagi aku nak pergi terpah. Bila aku terpah sekali lagi dengan orang ramai, aku main pegang tangan hang sekali lagi. Aku nak cium ke apa. Tangan aku ni rosak. Dia tunjuk kat Nabi tangan dia. Dia angkat. Dah nama pun apa, kuli batak. Tangan dia, kuku dia, kulit dia kira jadi kematu. Jadi dia kata, bila aku pegang Nabi dengan tangan aku yang teruk ni, aku takut tangan Nabi yang mulia itu cedera dengan tangan aku. Nabi pegang tangan dia, Nabi cium tu tuan-tuan. Nabi kata apa? Pasal apa Nabi cium tangan dia? Nabi kata, inilah tangan yang dicintai oleh Allah. Dalam satu riwayat yang lain Nabi kata, inilah tangan yang boleh menebus diri Sa'ad di hadapan Allah Ta'ala. Nabi angkat, Nabi tunjuk semua orang. Kenapa? Nabi kata, kerana tangan ini mencari rezeki yang halal untuk keluarga. Tangan yang cari rezeki untuk keluarga yang halal, dicium Nabi, dicintai Allah, boleh tebus diri depan api neraka. Tangan tuan-tuan lah yang kata, sama dengan tangan saya. Untung lah. Tapi benda ni semua jadi tak berguna bila benda wajib kita tak buat. Zakat lah, tu nombor 1. Orang yang usaha sungguh-sungguh, determination, bahasa Inggeris kata, Nabi cium tangan dia. Oleh itu, wahai saudara-saudaraku, berusahalah bersungguh-sungguh untuk mengubah hidup nasib kita.
Jangan menyalahkan takdir dan menyerahkan hidup kita kepada takdir semata-mata. Sebab determination ni, jangan kata pada manusia, pada binatang, pada benda-benda pokok, ada pada mereka, mereka akan kalahkan orang lain. Contoh, pokok buluh Cina, berapa lama mereka tanam dia dalam tanah, mereka tutup dia dengan batu? 5 tahun. Pasal tahan dia, tak bagi tumbuh, nak bagi akar kuat. Tapi dia nak tolak tu, bila dia tolak tu, dia tinggi, setinggi bangunan ni pun ribut mai dia tak jatuh. Pasal bila you determine, you ada jati diri. Sama juga macam anak ayam. Telur ayam mai kat kita, dia nak menetas. Tuan-tuan nampak duduk bergolek nak menetas, duduk gerak-gerak. Cuba kalau tuan-tuan pergi ambil benda, pergi ketuk, bagi pecah, dengan anak-anak ayam mati. Tapi kalau determine daripada dalam, dia patuk dia keluar, dia jadi anak ayam yang elok. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i. Allah suruh tengok, dari binatang kita boleh belajar. Maka antara benda yang saya nak cerita pada tuan-tuan untuk determine dan sungguh-sungguh, ubahlah hidup keluarga tuan-tuan dan penduduk di sini. Kita banyak sangat dah duk sembang pasal Malaysia, pasal dunia, tapi kita lupa Bukit Puchong. Cuba kata hari ni, maaf Tuan Nazim, minta maaf, ni sebut saja, bukan doa. Andai kata Tok Imam, Tok Bilai, imam-imam yang lain demam hari ni tak mai semuanya MC, saya yakin nak tolak jadi imam mampus cari orang tu. Kita tak bina masyarakat kita di sini. Kita terlupa. Pasal syok sangat duk sembang pasal dunia, duk kira duit orang, kita terlupa nak kira tempat kita. Kami ni mai atas nama NGO ni alasan saja. Tujuannya memang nak bincang, bangunkanlah kampung tuan-tuan. Sebab saya kata tadi kan, duk takut tu, betul tak tadi saya katakan? Duk takut tu dah dekat 40 tahun. Bila? 1987 ekonomi lingkup. Kita juga tahu. Zaman tu 97 George Soros, inflasi sifar, kita juga tahu. Betul tak Nazir? 2007 tsunami, masa tu ekonomi merudum juga, kita juga tahu. 2017 lingkup ekonomi depan mata kita. Hak ni bukan cerita kata kajian sejarah. Sejarah apa baru lepas 2 tahun. Bawa bertenang. Depan mata kita jadi. Teruk siapa dia? Kita juga. Tu saya kata, kita duk takut tu juga. Jom tuan-tuan, kita ubah kehidupan kita, supaya kita ada kewajipan yang kita kena buat. Ini Zuhur kau apa? 126 berhenti pukul 1 suku. Takkan kot lepas ceramah tu naik khutbah tu kemas sangat tu. Satu suku lah, berhenti elok begitu lah, satu suku. Dia berkata apa yang pendek kan? Orang main lama dah, hampa lambat. Tuan-tuan sidang Jumaat, sekali Jumaat dia ingat dah mula khutbah lah. Silap. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah sekalian, saya menyeru pihak masjid dan community, bila dalam mesyuarat, bentuklah, sekali lagi saya guna perkataan tu, school of thought untuk sayang Bukit Puchong. Jangan sembang pasal dunia, jangan sembang pasal era sekarang, zaman era teknologi, era canggih, betul, tapi banyak sangat dah duk sembang yang tu, terlupa kampung kita. Bincang Sat, ni macam mana kita nak buat apprentice untuk Tok Imam ni? Kalau Tuan Nazir kira letak jawatan, siapa nak ganti Tuan Nazir?
ke lantikkan dalam keadaan terpaksa sebab tak ada orang? Tak syok lah. Takkan kot 10 tahun lalu macam tu punya lantikan, 10 tahun kemudian macam tu juga lantikannya sebab terpaksa. Mana apprentice? Sedang benda ada pada kita. Jadi saya mengajak tuan-tuan, sekali lagi, atas dasar zakat Allah letak kewajipan pada kita, jom bayar zakat. Tuan-tuan, tujuan dia bukan untuk buat keluar duit. Allah tak kelapang duit kita, tapi Allah nak bina jati diri kita, kekuatan kita, supaya apa? Supaya kita menyumbang di jalan Allah, kerana kita telah berusaha bersungguh-sungguh dalam hidup kita. Takkan daripada dulu zakat fitrah kita RM7, 7 orang ahli keluarga RM49, RM1 kita minta balik. Bila kita nak bayar 100? Bertahun. Seperti contoh ekonomi saya abang tadi, dah 40 tahun dah tuan-tuan, masih ditakut sama. Sedangkan maaf, ni tajuk sekali lagi boleh kait sikit lah. Apa? Dalam Quran kan Allah sengaja, ni saya ulang sekali lagi lah, bagi nampak tekan sikit. Allah sengaja habaq cerita dekat kita, apa dia? Nabi Yusuf, dia menterjemahkan mimpi 7 ekor lembu kurih telan 7 ekor lembu gemuk, sebab nak habaq kata berdasarkan pendapat ahli-ahli ekonomi dunia, 7 ke 8 tahun dia akan merudum balik. 7-8 tahun dia akan merudum balik. Sedangkan Allah bagi jawapan dekat kita, belajarlah menabung, belajarlah buat bekal, esok 7 tahun dia lipat balik sekali lagi. Kita tak duduk di takok yang lama. Bukankah dengan cara huraian macam ni menunjukkan kata betul no, Allah sayang kat kita? Kita aja kena sayang diri kita balik. Sebab tuan-tuan tengok saya duduk depan, ini ibadah badan. Saat lagi habis sembahyang, tuan-tuan salam, kita bersalaman, itu ibadah badan. Kita sembahyang berjemaah, itu ibadah badan. Tuan-tuan duduk baca Quran, itu ibadah badan. Tuan-tuan i'tikaf, itu ibadah badan. Tuan-tuan tidur baca doa tidur, itu ibadah badan. Tuan-tuan makan, itu ibadah badan. Tuan-tuan pi haji, itu ibadah badan. Tuan-tuan puasa, itu ibadah badan. Ibadah harta ni kita tak buat hari-hari. Sedangkan Nabi sebut dalam hadis, kaki kita tak berganjak bila mana 4 soalan kita tak jawab. Salah satu dia ibadah harta kita. Maka saya menyeru lagi sekali tuan-tuan, zakat wajib nombor 1. Buatlah tuan-tuan, bayarlah zakat, sungguh-sungguh dalam bayar zakat, bagi lebih, bagi keluar daripada kita menjadi asnaf dan sebagainya, duduk di tangan yang atas. Nombor 1. Saya abang 4 tadi deh: zakat, infak, sedekah, wakaf. Yang kedua, infak. Apa beza infak dengan sedekah? Infak benda yang berbentuk material, harta, ekon, kipas, sejadah, Quran, tasbih, jubah, apa lagi? Air mineral, kamera, tongkat kamera, rehal, kipas angin, jam. Tuan-tuan beli, tuan-tuan bagi ke sekolah, apa ni, air tu apa, water cooler, water dispenser, tuan-tuan bagi, yang tu infak. Kereta jenazah dan sebagainya lah. Sedekah benda yang tak dalam bentuk benda. Contoh, Nabi kata tabassuma ila wajhi abika sadaqah. Senyum dekat saudara kita, sedekah. Dia bukan material, dia tak nampak benda tu. Nampak duri, angkat duri tadi, sedekah. Dia bukan infak, dia sedekah. Sedekah ni benda yang sembahyang duha 4 rakaat, selesai sedekah tubuh badan. Dan benda yang tak nampak
Infak benda yang harta. Sunat. Waqaf, yang ni besar. Tiap perlu tengok ke bawah. 5 minit mana cukup. Sekadar kasar sahaja habaq. Tapi kasar ni pun memang kasar sungguh. Saya belajar Universiti Al-Azhar, kuliah Al-Quran. Tak tahu, mungkin dalam ni ada sahabat-sahabat yang ada. Kalau ada, saya boleh jumpa lepas ni. Saya belajar Universiti Al-Azhar, degree 3 tahun. Duduk luar negara, Masya Allah, tabarakallah. Jumpa tok-tok guru alim, doa makbul. Mesti setiap itu mesti ada bayarannya, mesti kena ada price. There's always a price that you have to pay. Nak dapat tempat barakah, nak dapat tempat ulama, nak jumpa tok-tok guru. Mungkin tuan-tuan tak tahu, tapi saya kena habaq yuran saya lah, supaya nanti tuan-tuan nak hantar anak-anak senang. Siapkan yuran yang banyak, selamat mereka di sana. Yuran saya untuk 3 tahun degree adalah sebanyak RM75 sahaja. Sebab kami belajar di sekolah waqaf. Tuan-tuan jangan buat muka terbeliak lagu tu. Hak tu muka khutbah Jumaat tadi. Simpan muka tu. 2 minit lagi, 3 minit lagi. Apa dia? Tuan-tuan, waqaf. Saya ni berani cakap tajuk ni sebab saya mantan duta waqaf Selangor. 5 tahun saya jadi. Sampai sekarang dah tak jadi pun, takkan tak mau cakap pasal waqaf kan. Waqaf ni bukannya Selangor punya, bukan Pulau Pinang punya. Waqaf ni Islamnya. Takkan tak jadi tak mau cakap, betul tak? Kena share agak lah. Sebab saya tak mau tuan-tuan nasyid, tuan-tuan belajar pun kena berhutang, anak tuan-tuan belajar pun berhutang, cucu berhutang juga. Duduk di takut yang lama, boring. Masa tu kita dalam hidup, kita cepat rasa macam apa, tak ada apa nak buat. Sebab kita duduk tempat yang sama. Jom keluar. Keluar daripada comfort zone. Sebab tu Islam, dia tak bagi kita comfort zone. Mana ada comfort zone dalam agama Islam? Ada. Hang ada duit kena keluar. Hang senang kena tolong orang. Orang tidur, hang kena bangun sembahyang subuh. Mana ada comfort zone? Sebab siapa saja yang lalu comfort zone, dia akan jadi power. Contoh, bezakan harga ikan salaman dengan harga ikan kita tilapia. Kan mahal harga dia. Salmon. Pasal dia keluar daripada comfort zone dia, dia berenang daripada sana pergi sampai ke sini, patah balik. Duk membesar kat laut, bertelur dalam sungai. Laut dengan sungai kan nak kena lalu. Bukannya telur tu boleh main sendiri. Dia ikan, bukan ada kaki. Patutnya dia bagi alasan pada Allah Ta'ala. Apa Tuhan? Hang bagi aku ikan laut, bertelur kat sungai. Tak logik. Macam kita katalah, apa Tuhan? Hang bagi aku jadi ustaz, lepas tu hang nak suruh aku duduk di arena dunia. Aku nak lawan lagu mana? Aku ustaz. Tak mau. Bukan macam tu. Apa Tuhan? Hang buat aku ikan laut, hang suruh aku bertelur kat sungai. Tak ada. Dia pi keluar daripada comfort zone dia. Rupanya bukan untuk telur dia saja, untuk dia. Orang tangkap dia pun, nak bagi makan pun, harga dia mahal. Telur dia selamat tak? Telur dia selamat, esok jadi ikan balik. Dia tu pun dapat. Pasal keluar daripada comfort zone. Hak ni basic kita. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ayat tu lah no. Mana kita tengok benda lah Allah Ta'ala suruh tengok, dia buat. Bukan saja-saja, dia buat sungguh-sungguh. Jadi jom kita keluar daripada comfort zone kita. Apa dia? Contoh, Puchong ni lain macam tempat dia. Dia nak ikut jam tu ke jam saya? Tak, jam saya baru 1 suku. Jam tu dah 1.20. Kalau ikut ni salah saya. Kalau ikut ni terror saya.
jam saya no? Mana terror saya lah. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab khutbah sekali tak boleh lagu ni. Khutbah sekali tuan-tuan akan tengok saya yang berbeza. Khutbah sekali saya beza tuan-tuan. Tuan-tuan duk ingat saya nak cakap lagu ni. Saya cengih khutbah. Khutbah saya cengih. Masalah ni kita cakap biasa dulu lah. Relax dulu. Jadi saya nak bagi lagi bila saya khutbah tuan-tuan tahulah bukan saya khutbah nak marah tuan-tuan. Khutbah ni dia kena cengih, menunjukkan tegas. Lah ni kita sembang lah sebab nak bagi tahu maklumat. Apa dia tadi saya kata? Wakaf ni. Contoh dia macam ni lah. Ambil benda mudah dah. Contoh, ada satu sekolah. Allah, sekolah kita nak biaya sekolah ni. Macam mana nak buat sekolah ni nak biaya? Tak ada apa. Tuan-tuan ada Tesco baru naik, ada apa? Penduduk sini berapa ramai? Orang Islam. Satu lot Tesco pun tak dapat kat orang masjid, tak dapat kat orang yang boleh wakaf untuk sewa dia pergi ke sekolah. Tuan-tuan buat apa tak tahu. Sedangkan masa Tesco tu duk buat, tuan-tuan duk lalu hari-hari. Dan tuan-tuan bukan tak biasa masuk Tesco. Aku duk promote Tesco lalu jahanam. Pasar raya, tuan-tuan dah faham maksud saya, kira tukar pasar raya pula. Tuan-tuan bukan tak bisa masuk pasar raya tu. Tuan-tuan duk masuk pasar raya tu. Tuan-tuan tahu dia ada lot-lot kedai dia. Patutnya tuan-tuan padu duit sementara dia buat. Takkan dia buat sehari semalam? Takjub sangat sehari semalam siap Tesco. Tesco besar lagu tu. Sebab tadi saya pergi lepak tang situ. Saya kata tuan-tuan, saya main awal ni. Saya main awal. Saya lepak kat Tesco tu, saya duk tengok. Ni bukan kedai orang Melayu. Ni baca ni bukan kedai orang Melayu. Bukan kedai orang Melayu. Duk kira dengan Ustaz Rahman kawannya. Ni bukan kedai orang Melayu. Tuan-tuan duk lalu hari-hari, katalah Tesco ni, kata ya, ni kita tuan-tuan sembang ni, katalah Tesco ni 6 bulan. 6 bulan kalau orang masjid, contohlah, kita main depan ni, minta maaf Tuan Nazir. Tuan Nazir buat pengumuman, kawan-kawan, tuan-tuan semua duk semayang Jumaat kat sini. Tuan-tuan duk nampak Tesco baru duk buat. Tesco lagi sekali aku sebut, pasar raya baru duk buat. Jom Ustaz, tolong pihak masjid duk ingat nak ambil satu lot, nak wakafkan sewa dia nak bagi ke sekolah. Jom kita kumpul duit sikit, sorang sikit. 6 bulan dapatlah 6 kali 4, 24 kali Jumaat. Kalau satu Jumaat kita dapat 10,000, dapat 240,000. Boleh kita bagi duit muka lepas. Itu dia. Sekali lagi, nak bincang tajuk ni panjang. Next time boleh, insyaAllah. Saya share dengan tuan-tuan semua ilmu saya. No worry. Tapi ini sebagai bunga sajalah. Tak cukup masa kita menghormati pihak masjid dan sebagainya. Jadi saya minta maaf pada tuan-tuan. Cuma saya nak beritahu kata, wakaf sama juga kan, zakat kira bawa keluar lah. Ayat basic dia, wa mimma razaqnahum yunfikun. Apa kami bagi ke hampa? Allah kata, bawa keluar balik. So zakat dia membina kita. Wakaf dia menyuruh kita keluar daripada comfort zone kita. Sekali lagi, bukankah dengan cara macam ni menunjukkan kata, Allah Ta'ala ni sayang kita. Apalah yang membuatkan kita rasa jauh diri kita dengan Allah Ta'ala, tak mau pergi dekat dengan dia? Tak cukup lagi kah tanda Allah sayang kita tu banyak? 1, 2, jomlah tuan-tuan, cukup-cukup dah lah bincang pasal dunia tu. Jom bincang untuk bangunkan Bukit Pucung. Cukup dah. Sampai masa mesyuarat agung, annual meeting masjid ke, monthly meeting sekolah ke, jomlah bincang, naikkan Bukit Pucung. Berhenti sat, tak rugi lah. Setahun tak bincang pasal dunia, tak rugi. Bincang sat, jom kita penik sesama kita. Bukan tempat orang lain, tempat kita. Jom kita bincang. Buat dengan masjid, jadikan asasnya. 2, 3, tuan-tuan, Allah sebut sebagai penutup, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa yang tuan-tuan bagi, Allah akan ganti balik. Jangan takut, yakin dengan Tuhan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan pada tuan-tuan dan saya di hari Jumaat ini. Mentara ada waktu dan doa makbul, banyak-banyaklah berdoa. Allah akan memakbulkan doa kita. Sebab yang janji bukan calang-calang orang. Yang janji tadi tu yang kita habaq tadi ya.
Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak jugalah berselawat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najjatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.